Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari berkat Jumaat kepada tuan-tuan perempuan yang hadir ke sesi BIS Talk oleh anjuran Pembadanan Usahawan Negeri Johor. Okey, jadi untuk pertama kali nama saya Hayul Asraf bin Yusof, saya daripada Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Okey, hari ini saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan yang hadir ke FB Live oleh dibawa khas oleh PUJB. Terima kasih kepada mereka dan Kerja Negeri Johor atas jemputan hari inilah. Okey, jadi untuk sesi 1 jam ni, tajuk khas kita memang kita khususkan kepada mereka yang ingin tahu tentang pembiayaan di bawah Pembadanan Usahawan Malaysia Berhad. Okey, jadi setakat ni saya tengok dekat filan ni ada ramai juga yang tengah masuk. Okey, jadi so kita tengah masuk ni mungkin saya share sikit lah sedikit tentang dana yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan hari ini. Okey, cuma untuk hari ini taklimat yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan, ada dua perkara penting yang akan saya kongsikan, iaitu pertama pembiayaan berkaitan dengan pembiayaan normal yang biasa kita tawarkan kepada usahawan Bumi Putra, iaitu punya nombor yang akan saya kongsikan selepas ini. Nanti tuan-tuan akan tengoklah. Saya cuba share dalam masa kurang sejam ni dan saya akan jawab semua soalan-soalan yang akan ditanya semasa live ini nantilah. Dan untuk kongsian kali kedua pula, saya akan kongsikan tentang dana khas yang di bawah penjana yang khusus mereka yang terkesan disebabkan ekonomi dunia dan pandemik COVID-19. Iaitu dinamakan sebagai BRF, iaitu Bumi Putra Relief Financing. Ini saya pun akan kongsikan dalam slide nanti di akhir nanti. Jadi tuan-tuan perempuan akan dapat dua informasi yang penting lah yang akan saya kongsikan. Selain daripada pembiayaan, kita ada pelbagai lagi bantuan yang kita akan sediakan khusus pada Bumi Putra kita di luar sana. Okey, tanpa buang masa lagi, saya mungkin mulakan saya minta taklimat. Okey, ini akan saya cuba ringkaskan lah. Sebenarnya untuk taklimat ni biasanya kita buat lebih sejam, tapi disebabkan sesi ini kita sejam saja. Kena pula hari Jumaat, orang nak pergi solat Jumaat dan sebagainya. Tapi saya cuba fokuskan mana yang isi penting yang tuan-tuan perempuan perlu nak ketahui lah. Okey, itu tentang fokus pembiayaan. Pembiayaan pada PNB, usahawan, skop, pilihan yang ada, sektor yang kita beri tumpuan dan sektor yang kita tak beri tumpuan, proses penggunaan, dan selepas proses tu dah luluskan apakah semua yang kita berikan. Ini inisiatif ada program jumper hartanah dan last sekali yang tentang BRF. Okey, untuk maklumat pertama, kami di Ketenangan PNB tak dibenarkan untuk membuat media rancangan perniagaan untuk pemohon, dan mungkin ada pihak tertentu yang tuan-tuan perempuan untuk tawarkan bantuan ini dengan rancangan perniagaan. Ini adalah orang kata risiko ditanggung sendiri. Yang penting tiada istilah dalam. Di sini saya ringkaskan untuk mohon pembiayaan normal ataupun kami memerlukan rancangan perniagaan. Selain pada pemohon mengisi borang permohonan di portal kami, di www.pnb.co.my, iaitu selain itu, dan sebabkan sekarang musim pandemik masih lagi PKPB kami di wilayah Kuala Lumpur dan negeri-negeri yang masih lagi ada, contoh di Johor sekarang dah hijau mungkin boleh kita pejabat dah dibuka, jadi boleh berlawat di sana lah. Cuma bagi mereka yang daftar secara online kita ataupun yang walk in dan sebagainya, kita perlukan rancangan perniagaan. Jadi untuk rancangan perniagaan ni biasanya kita tak ada format khusus, cuma kalau kata tuan-tuan perempuan ada format yang lain boleh gunakan. Cuma yang penting bahagian lampiran tu yang kita perlukan. Nanti saya akan share lah apa yang bahagian lampiran tersebut. Dan paling penting jangan menggunakan orang luar. Kalau ada sebarang soalan dan nak tanya dan sebagainya, tolong hubungi pusat khidmat pelanggan kami ataupun email pada mereka dan ataupun telefon terus ke pejabat wilayah yang kami yang berdekatan. Okey. Jadi ini proses-proses di mana yang daftar secara online di www.pnb.co.my.
sekali lagi kita tak lantik mana manager untuk uruskan pembangunan. Ada sebarang soalan, terus hubungi kita punya pejabat wilayah berdekatan ataupun telefon pusat khidmat pelanggan. Okay, bagi mereka yang nak buat rancangan perniagaan tapi tak tahu nak buat, kita ada bengkel. Ini bengkel ni untuk fizikal saja. Cuma sekarang kita ada buat secara online, di mana yuran ni dikurangkan. Pada satu ni mungkin dalam RM70 lah. Dia bukan prasyarat dan bukan wajib untuk urusan. Untuk bengkel ni kita nak orang kata memudahkan untuk melengkapkan lagi proses pembangunan tuan-tuan dan puan. Jadi bila tuan-tuan hantar borang pada kami tanpa menghantarkan rancangan perniagaan, maksud dia pembangunan tu tidak lengkap lagi. Macam mana lengkap? Kena buat rancangan perniagaan lah. Bagi siapa tak nak buat, kita syorkan mereka masuk ke bengkel. Sekarang kita buat bengkel ni secara online. Untuk bulan Disember nanti ada 2 kali kita akan buat. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dekat kita punya social media, kan kita akan upload, dan cara untuk nak start pun ada di situ. Nanti tuan-tuan boleh tengok di sana lah. Okey, dan sekiranya tuan-tuan dah siap rancangan perniagaan tersebut nak dihantar pada kami, boleh hantar ke pejabat wilayah yang berdekatan. Kalau di Johor ada di Setia Tropika lah. Nanti saya akan share di punya location dia. Itu 5 lemak dia dekat dengan, tak silap saya, ke kompleks KDN, kompleks Kementerian Dalam Negeri, di Setia Tropika situ. Hadapan situ lah. Ataupun di mana pejabat wilayah yang berdekatan lah untuk kita rekod. Okey, sekali lagi kami nak ingatkan jangan dimangsa kepada sekarang kita faham lah macam-macam taktik penipuan orang dan sebagainya. Jadi kalau rasa keliru dan sebagainya, tolong hubungi pusat khidmat pelanggan kami di 1300 137862 ataupun tengok di mana-mana media sosial kami lah yang ada. Okey, sedikit pengenalan. Kita buat sedikit pengenalan tentang kami di Perbadanan Usahawan Syed Berhad, di mana kami di sini kita adalah satu badan yang ditubuhkan khas oleh Yayasan Pelaburan Bumiputera. Okey, jadi fungsi dia adalah Perdana Menteri yang menjawab jawatan sekarang. Jadi fungsi yayasan ni, apakah fungsi yayasan ni? Dia tubuhkan 2 organisasi di bawah dia, iaitu PMB tahun 1978, satu Institusi Pelaburan Unggul, dan kami di Perbadanan Usahawan Syed Berhad tahun 1991, satu badan untuk perusahaan Bumiputera. Jadi dua-dua organisasi ni dia ada matlamat gerak kerja yang berlainan, tapi matlamat yang sama, iaitu nak bantu Bumiputera di Malaysia ni. Jadi PMB iaitu abang kami, dia lebih pada Bumiputera kita nak terlibat dalam pelaburan. Contoh dia saya paling mudah, ESB. Baru ni mereka ada buat minggu amanah saham secara virtual. Jadi itu satu cara lah, sebab musim pandemik ni. Di waktu saya tengok pun banyak kata inisiatif untuk menggalakkan Bumiputera kita melabur dalam kata institusi yang dijamin oleh kerajaan. Itu paling penting lah. Okay. Dan kami pula satu institusi untuk nak bantu Bumiputera kita dengan cara mana kita berikan dan pemberian perniagaan dan sokongan korporat. Jadi secara tak langsung bila Bumiputera itu jadi usahawan, dia berjaya dalam perniagaan dia. Secara tak langsung bukan dia boleh bantu diri dia, dia boleh bantu keluarga dia, saudara mara dia, dan komuniti sekitar tu, iaitu boleh buang pekerjaan. Jadi bila dia berjaya tu, dari berkembanglah ekonomi komuniti tu, dan bila berkembang ekonomi komuniti tu, dan berkembanglah ekonomi di seluruh negara itu. Dan kami ditubuhkan tahun 1991 dan mula operasi 1992, dan sejak tahun 2010 kami telah patuh syariah, mana kita ada bahagian syariah yang memantau segala operasi pembiayaan yang kita tawarkan kepada usaha-usaha Bumiputera kita. Dan sejak tahun 2018, PMB diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di mana kita report terus kepada Perdana Menteri. Dan alhamdulillah semalam kita dapat makluman, iaitu bajet untuk tahun depan pun telah diluluskan. Jadi insyaAllah jadi yayasan akan keluarkan bajet untuk kita salurkan kepada usaha Bumiputera kita. Dan kenapa dana ni khas untuk Bumiputera? Sebab bajet yang kami dapat tu datang terus dari yayasan. Jadi yayasan yang akan keluarkan bajet tersebut. Okey, itu untuk maklumat setebal sikit tentang kami di Perbadanan Usahawan Syed Berhad. Senang kata kita di bawah Jabatan Perdana Menteri lah. Okey. Fokus kami sejak tahun 2019 kita fokus pada nak memperkasakan
syarikat berhutang kita tembusi pasar rantau global. Dan satu kita nak berpaksikan inovasi, integriti nilai hirar huluan, peka mesra pelanggan dan adapt teknologi dan mudah berkembang. Ini fokus kita sejak tahun 2019 lah. Okey, komitmen apa yang ada di bawah PNB? Okey, pertama, package yang kami tawarkan minimum 100,000 sehingga maksimum 10 juta. Okey, itu dari segi jumlah yang kita sediakan lah. Dan tempoh bayaran sehingga 10 tahun dan kadar keuntungan kita tawarkan 5 hingga 8% setahun. Okey. Dari segi pemohon atau usahawan, syarat pertamanya mestilah mendaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Mestilah didaftar di bawah entiti milik tunggal, pengurusian ataupun syarikat dibadankan. Kedua, modal permulaan 10%. Maksudnya di sini modal permulaan 10% tu kalau kita ambil jumlah pembiayaan bawah 100,000 ataupun 100,000 minimum tu, jadi pihak PNB akan biayai 90% pada kos projek tersebut. Jadi 10% tu disediakan oleh pemohon. Jadi nak sediakan 10% tu sama ada pemohon tu boleh sediakan bentuk stok dalam perniagaan, okey, ataupun tunai dalam perniagaan tersebut ataupun aset. Jadi 10% tu boleh dicampur-campur. Tak kisahlah nak gunakan stok ke apa sebagainya. Jadi disediakan 10% tu untuk kita semak je nanti. Okey. Yang ketiga, alright. Yang ketiga, okey. Syarikat perniagaan telah operasi selama 18 bulan. Ini yang kita tetapkanlah kecuali untuk mereka yang buat profesional. Okey, yang profesional ni memang kita benarkanlah untuk profesional, untuk baru atau sedia ada memang kita benarkan untuk mula yang baru bermula ataupun sebagainya. Tapi untuk yang lain, untuk perniagaan lain mestilah kurang-kurangnya 18 bulan ke atas. Okey. Dan yang terakhir, rekod kewangan dan perniagaan dikemas kini. Ini pentinglah untuk kita nak semak prestasi perniagaan tersebut, sama ada dia berupaya bayar balik ataupun dari segi prestasi perniagaan dia dan sebagainya. Itu secara komitmen pemohon lah. Okey. Apa yang skop pembiayaan kita tawarkan di mana kita tengok sini. Alright. Pertama, ini kita secara orang kata majoriti lah yang mana perusahaan yang minta, yang mana yang selalu yang diluluskan oleh kami. Antaranya modal kerja. Ni modal kerja ni selalulah untuk orang kata kita punya belanjawan setiap bulan yang selalu kita bayar, contoh duit api, air, utility, gaji pekerja, sewa dan sebagainya. Jadi modal kerja itu boleh cadangkan dalam perniagaan. Itu. Dan ubahsuai permis perniagaan. Kalau misalnya kata nak buat sikit ubahsuai, kos-kos terlibat dan sebagainya, cadang kepada kami. Berapa ubahsuai tersebut. Peralatan, nak daftar harta jelek. Maksudnya yang mana ada jenama yang sebagainya tak nak dicetak rompak oleh orang lain dan sebagainya, nak kawal kita punya jenama tu dan sebagainya. Untuk pendaftaran tu memang kita ada biaya untuk di dalam pembiayaan. Dan siapa yang ambil dengan kami, kita ada package khas di bawah My IPO. Jadi kalau misalnya kita tuan ambil, dapatlah orang kata diskaun daripada tuan Mu'in secara individu. Itu ada kita buat bersama dengan My IPO lah. Dan seterusnya untuk penambahbaikan produk atau proses. Sekarang musim pandemik, sekarang mungkin tuan-tuan nak bikin kos, mungkin nak kurangkan tenaga bekerja, tapi tenaga bekerja yang sedia ada tu tuan-tuan nak tambahkan, nak tingkatkan lagi, tapi kenakan ada satu sistem ataupun sistem ni otomasi dan sebagainya. Jadi boleh dicadang pada kami apa penambahbaikan untuk yang itu. Okey. Yang untuk penyidikan pasar baru ataupun dan sebagainya, ini kalau misalnya tuan-tuan ada nak ke pasar luar negara, nak tahu sedikit apa info-info yang ada di negara tersebut, dia punya orang kata kehendak pengguna ataupun sebagainya. Jadi maklumat tersebut tuan-tuan boleh pergi di Matrix. Biasanya dia ada berikan pilihan pasaran tersebut. Jadi kos untuk nak dapatkan info tu boleh dicadangkan dalam rancangan perniagaan. Yang seterusnya pemasaran dan promosi ni memang selalulah. Alright, dan yang last sekali persediaan domestik antarabangsa untuk produk syarikat dan kehidangan. Ini kalau misalnya sesiapa yang ingin nak buat halal ataupun mesti untuk yang F&B, JMP dan sebagainya di bawah PKS, yang selalulah banyak yang orang kata usaha-usaha PKS kita. Okey, jadi untuk kos tersebut boleh dicadangkan untuk kita nak
orang kata tingkatkan kita punya perniagaan kita. Jadi bila orang tengok ada yang sijil yang disahkan, diperlakukan, lagi orang yakin nak beli barang itu. Jadi semua skop ni kalau selain benda ni yang tak ada, boleh dicadangkan dan kita boleh semak dan tengok ni. Okey. Kelebihan ada, pertama tausiah, pilihan terus, rebate pembiayaan, cakaran yang minimum dan rebate setiap batas dokumen pembiayaan. Okey, ini sektor-sektor utama kami. Kami masih kekalkan lagi sektor yang kita biayai sejak kita ditemukan sehingga sekarang. Cuma ada penambahbaikan di mana sektor yang kita masih lagi kita fokuskan iaitu sektor peruncitan dan pengedaran. Itu masih kita kekalkan. Sektor pembuatan, sesi ini PKS, jadi PKS bolehlah, mohon. Sektor kejuruteraan, sektor perkhidmatan, hospitality, dan yang terkini kita ada sektor kreatif. Maksud sektor kreatif ini sangat besar. Tapi kita khususkan mana yang patuh syariah yang kita biayai. Antaranya kraft tangan, cerah hati, lukisan, seni halus, animasi, hiasan dalaman dan seni fashion. Jadi dalam lingkungan skop tersebutlah. Yang tidak kita biayai, antaranya peladangan dan peternakan. Ini memang kita tak biayailah. Kenapa? Sebab untuk sektor begini, biasanya dia punya orang kata jenis pembiayaan dia tak sesuai dengan kami. Macam kami, kita pembiayaan jangka masa panjang. Jadi kita ada tiap bulan komitmen untuk bayar semula. Kalau untuk peladangan dan peternakan ni, biasanya mereka perlukan masa yang tempoh masa tertentu untuk dapat hasil. Jadi bila tempoh yang tak ada hasil tu, macam mana dia orang nak bayar? Jadi tak sesuai dengan kami. Jadi kita biasa kita cadangkan mereka pergi ke agrobank. Mereka yang terlibat terus dengan perdagangan tenaga ni. Okey. Kalau misalnya katanya lepas pada dapat hasil tu. Jadi untuk hasil pertanian tu, kalau misalnya kata tuan-tuan nak buat produk pada hasil tu. Jadi untuk dalam industri peruncitan, pengedaran dan sebagainya, iaitu boleh mohon kami. Jadi itu orang kata ada certain fasa lah yang mana kita akan tengok. Tapi untuk perdagangan peternakan khususnya kalau nak dapat minat kami memang buat sekarang kita tak ada. Okey. Selain itu infrastruktur ataupun logistik untuk bina gudang ataupun pengeluaran buat sekarang kita tak ada. Perumahan pun sama juga. Alright. Jadi dan sebagainya. Alright. Jadi kat sini saya ada tengok sikit apa komen-komen daripada kita punya apa FB Live kita. Ada yang komen dan tanya, dan ada yang tanya pusaka rental boleh ke? Okey, untuk perusahaan sewa kereta, untuk sewa kereta buat masa sekarang kita tiada lagi usahawan yang dapat pembiayaan lagi untuk masa sekarang lah. Untuk kenderaan ni, untuk kita tengok juga dari segi apa yang diperlukan. Kalau misalnya kata dia nak tambah kenderaan, biasa untuk tambah kenderaan ni kita hanya bayar duit muka saja. Kalau misalnya kata dia memang usahakan untuk sewa kereta je lah. Alright. Jadi kalau saya beritu, kita tengoklah dari segi dia punya apa keperluan dia. Tapi untuk masa sekarang, untuk maklumat kami, tiada lagi pengusaha sewa kenderaan yang dapat pembiayaan dua kami lagi. Sebab untuk kenderaan ni biasanya dia punya kereta tu bukan aset, dia biasanya adalah liability lah. Maksudnya aset yang bersusut nilai. Tapi tak apa, untuk yang tuan ni kalau kita tengok pada rancangan perniagaan apa dia diperlukan. Alright, kita teruskan untuk slide ini nanti. Okey. Saya selalu juga untuk perumahan kita tak ada untuk biayai untuk projek dan sebagainya. Alright, cuma kalau misalnya katanya kalau ada usahawan yang terlibat dalam bahan binaan, dia ada membekalkan bahan binaan ataupun dia ada kedai hardware dan sebagainya, ya kita ada untuk mereka yang terlibat dalam industri tersebut. Untuk hartanah, kalau misalnya kata dia ejen atau sebagainya, kita tak adalah khusus untuk mereka. Sebab kita di bawah PMB pun kita ada jawatan yang menjaga hartanah, iaitu kita beli hartanah komersial dan kita sewa kepada usahawan bergerak, usahawan PMB, rakan usahawan kita. Jadi nanti saya akan share lah untuk yang perkhidmatan tersebut. Dan saya juga sektor kewangan, yang mana terlibat dalam bidang kewangan atau bukan kewangan, contoh Bitcoin, dagangan wang asing, forex, pajak gadai dan khidmat kiriman wang. Masa sekarang kita tak ada untuk sediakan. Okey. Yang paling penting terakhir itu sektor industri yang tidak berjangah dengan prinsip syariah. Okey.
Alright, ada ditanya Encik Syah Saleh penyediaan dokumen ketat ataupun tidak. Okey, daripada Encik Iskandar Tahir, Perkhidmatan Kawalan Serangga boleh ke? Okey, Jazila Lansir di Putra, Assalamualaikum, ya selamat layak ke mohon. Dan Puan Azlina Reza, okey, bengkel jahitan lansir dan decoration. Okey. Untuk soalan Cik Syah Saleh, dokumen ketat ataupun tidak. Dokumen ketat tidak, kita tengok pada lampiran yang kita minta. Selalunya dokumen yang kita minta yang berkaitan dengan perniagaan. Misalnya contoh, contoh SSM punya borang ataupun sijil pendaftaran. Dan yang paling selalu usahawan yang orang kata yang tak dapat nak sediakan atau berlambat sediakan iaitu penyata kewangan ataupun akaun pengurusan perniagaan. Yang tahunan tu lah, yang setahun-setahun kena update tu. Kerana biasanya dia cakap, Cik Asaf, saya punya tu belum siap lagi. Tak apa. Kalau bisa kata syarikat tuan-tuan adalah siap berhad, belum tutup akaun ni, ambil yang draft punya akaun pun boleh. Kalau syarikat bukan siap berhad, yang enterprise, mana akaun yang terrekod. Di sini maksud dia kita tak ketat. Maksud dia kita yang minta yang biasanya asas saja. Biasanya yang usahawan tak boleh sediakan yang basic, yang asas yang dia orang tak boleh sediakan. Tapi untuk yang lain-lain, maksudnya kita minta dokumen pun bukan dokumen yang berat lah sebenarnya. Itu untuk maklumat Cik Syah Saleh lah. Nanti saya akan kongsikan apa lampiran yang biasa kita minta. Untuk Cik Iskandar, untuk Perkhidmatan Kawalan Serangga, boleh ke? Ya, boleh. Kita pun ada pemilihan untuk mereka yang terlibat dalam industri tersebut. Untuk Puan Zila Lansir, okey, untuk Yayasan Dalaman pun sama, ID kita termasuk sekali dalam pemilihan kita. Dan bengkel jahitan pun sama, boleh dicadangkan pada kami. Untuk Cik Iskandar, Zila dan Azlina boleh. Boleh untuk mohon pembiayaan di bawah kami. Alright. Okey, ni ada Dila Said Al-Jamal Laili, jahitan dan printing. Boleh tak? Pun sama juga dengan tadi Puan Zila Azlina jadi. Boleh termasuk sekali. Cuma yang tadi yang sektor tak bagi tadi saya beritahu yang mana yang ada dalam slide ni lah. Okey. Okey, jadi proses permohonan. Okey, proses permohonan ni ini yang selalu saya tekankan. Di mana pendaftaran sekarang kita galakkan mereka daftar secara talian ataupun online. Kita daftar online sebab sekarang masih lagi orang kata PKP lagi. Kalau di wilayah persekutuan ni masih lagi PKP lah. Jadi kita galakkan untuk diorang daftar secara online di portal kami. Nanti ada langkah-langkah dan kita ada buat taklimat secara dalam talian juga. Kita punya webinar di mana kita buat sebulan 2 kali di awal minggu, awal bulan dan akhir bulan lah. Jadi mereka yang nak masuk mana sesi tersebut, kita akan minta diorang buat pengasahan di situ. Nanti bila daftar tu boleh buat pengasahan di sana lah. Okay. Dan lepas tu kena serahkan rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ni perlu diserahkan yang lengkap. Ini yang kadang-kadang macam contoh tadi cakap ada apa di dokumen tu ketat tak. Biasanya dokumen kita minta adalah dokumen yang asas, yang basic. Tak ada kita minta yang terlalu dalam lah. Tapi yang selalu yang tak dapat disediakan, dikemasinikan tu biasanya akaun kewangan atau pengurusan. Sebab mungkin mereka punya filing ataupun sebagainya dia terlepas pandang dan sebagainya. Jadi kita akan bagi masa untuk mereka siapkan. Biasanya itulah. Alright. Dan bila dah siap rancangan perniagaan tersebut, boleh hantar kepada kami untuk pertimbangan. Kalau misalnya kata siapa nak belajar rancangan perniagaan tu, boleh sertai bengkel kami di mana kita akan maklumkan di media sosial kami dan tarikh dia dan cara untuk sertai dia. Dia lagi mudah. Untuk bengkel ni kita buat biasanya 2 sesi lah, 2 hari. Satu sesi 2 jam. Lepas tu kita ada buat sesi Q&A petang ni. Mudah kita pilih. Jadi peserta pun mudah, dia boleh tengok secara di mana-mana. Dan satu lagi dia rekod dah boleh tengok balik sebalik apa yang kita dah kongsi selama 2 jam di sesi tersebut. Okey. Jadi bila dah serah rancangan perniagaan tersebut, nombor 3 tu penilaian awal di mana pegawai penilai itu akan bincang dengan pemohon untuk fahami secara keseluruhan cadangan perniagaan tersebut. Jadi tumpuan penilaian itu ada 5 aspek, iaitu produk, pasaran, pengurusan operasi dan kewangan. Itu yang biasalah kita tengok.
Okey, daripada Puan Siti Fatimah Hatim. Okey, kalau jalan homestay boleh tak apply? Okey, homestay. Untuk homestay ataupun hotel bajet dan sewaktu dengannya, kita untuk masa sekarang, kita untuk hotel bajet, yes, kita ada berikan pembiayaan. Untuk homestay, kita tengok macam mana dia punya modus operasi homestay dia. Kalau misalnya katanya apa keperluan yang diperlukan lah untuk homestay. Kalau misalnya kata dia nak untuk kelengkapan dalam homestay tu, dia ada banyak homestay dia. Ada lebih pada 2 unit, 3 unit. Dia nak tambah baik dia punya kelengkapan dalam homestay dia, boleh cadang kepada kami berapa kos yang terlibat dan sebagainya. Kita tengok pada keperluan yang diperlukan. Tapi macam hotel bajet ni, dia bilik dia banyak lah, ataupun operasi dia banyak. Biasanya dia meminta itulah, dia nak baiki kelengkapan dia balik, dia nak naik taraf balik dia punya tu. Jadi untuk industri tersebut, dia kena tinggal tengok dari segi keperluan apa yang diperlukan. Okey. Waktu tu memang boleh cadang kepada kami lah. Alright, dan daripada Nur Zahira Najihar Sabiri. Okey, okey, adakah pembiayaan ini dalam bentuk kewangan atau boleh buat permohonan bengkel juga atau status permohonan pembiayaan bengkel? Maksud dia, apa maksud dia? Pembiayaan ini ada dalam bentuk kewangan ataupun buat permohonan bengkel juga. Apa maksud Puan Nur Zahira ni? Okey, tak apa. Apa yang saya faham ni, pembiayaan kita berikan adalah bentuk kewangan. Maksudnya tunai kita sediakan. Untuk bengkel ni, saya rasa bengkel tak kerja ke ataupun macam mana ni? Saya tak pasti. Saya pun kena tanya juga. Oh, okey. Sektor permohonan pembiayaan membuat bengkel. Bengkel apa? Bengkel kenderaan. Kalau misalnya kata untuk bengkel otomotif, termasuk sekali pembiayaan kami. Maksud memang kita ada untuk bengkel otomotif. Ataupun bengkel mana lah, jahitan ke apa. Nanti Puan Zahirah kena maklum apa maksud bengkel, untuk buat bengkel apa. Tapi untuk kami, selain pada yang tadi yang industri tak kita biayai, peladangan, apa lagi, logistik, hartanah, perumahan, perniagaan kewangan, dan yang penting tak langgar hukum syariah. Maksud tak ada hukum haram lah. Itu saja. Alright. Okey, jadi saya sambung balik untuk pilihan awal ni. Jadi 5 aspek yang kita tengok. Produk, pasaran, pengurusan operasi dan kewangan. Itu 5 aspek. Maksud kita tengok secara keseluruhan. Jadi bila tuan-tuan dah bincang dengan pegawai kami, dia dah faham dan jelasnya, dia akan buat pembintangan. Jadi untuk pembintangan awal, pegawai itu akan wakili pemohon untuk buat pembintangan. Jadi tuan-tuan pemohon tak perlu risaulah. Kena gabra, kena apa, tak apa. Di hadapan jasa kami, dia orang akan tengok juga benda yang sama, 5 aspek tersebut. Okay? Jadi dia orang tengok, dia orang perhalusi, dan sekiranya dia orang setuju dengan cadangan tersebut, nombor 5, kelulusan untuk pembiayaan, di mana berjaya kuasa akan luluskan dan pegawai yang bernilai itu akan hubungi pemohon tu yang berjaya untuk proses tandangan dan serahan surat tawaran. Jadi tuan-tuan puan boleh baca dan sepahami kalau misalnya okey, setuju dengan kita punya tawaran tersebut, tandangan lah. Alright. Okey, dan seterusnya bila dah tandangan tersebut dah luluskan, untuk pengeluaran dana dan pelaksanaan tersebut, setelah semua dokumen dan syarat pengeluaran pembiayaan dipenuhi, PNB akan keluarkan pembiayaan terus kepada akaun syarikat ataupun kepada usahawan tersebutlah, seperti yang telah dipersetujui. Okay? Dan situ kita akan pantau dari segi pelaksanaan supaya mengikut apa telah yang dirancangkan. Okey. Ini ada ni, alright. Sambungan tadi Puan Nur Zahira. Okey, saya menjelaskan perniagaan kek marble. Okey, maksud dia bengkel membuat kek lah. Okey, boleh. Untuk buat bakery, yes, kita ada untuk mereka yang terlibat dalam industri bakery atau F&B. Boleh. Boleh hantar permohonan pada kami lah. Maksudnya cadangan dia apa diperlukan nanti. Nanti Puan Nur Zahira akan nyatakan apa keperluan yang diperlukan untuk nak kembangkan perniagaan sedia ada. Jadi kat situ rancangan perniagaan tu sebenarnya tuan-tuan kena nyatakan secara terperinci apa yang diperlukan untuk mudah kita faham. Jadi kita tengok dari 5 aspek tadi lah. Okey, daripada Cik Khairul Fadli. Cik Khairul Fadli. Bagaimana kalau buat portal cari jodoh secara online? Layak? Okey, portal cari jodoh saya tak pastilah. Sebab buat masa sekarang tak ada lagi yang orang kata usahawan yang buat
pembangunan portal begitu. Kalau misalnya katanya memang terbukti ada permintaan dan sebagainya, boleh cadang kepada kami untuk perniagaan Cik Khairul Fadli itulah. Daripada K-Kamar, okey, Assalamualaikum, saya dapat geran daripada SB Corp, sedikit. Boleh ke saya buat bayar 40% maybe tawaran SB Corp, okey, pembelian Malaysia 10 kan. Kalau tu apa syarat? Okey. Untuk K-Kamar, okey, maksudnya tuan dapat geran daripada SB Corp untuk beli mesin kan. Okey. Jadi nak buat lagi baki 40%. Yes. Untuk kami, kalau untuk usahawan yang mana yang dah dapat geran ataupun bantuan daripada agensi lain, dia rasa tak cukup. Macam tadi lah kes ni pada Puan K. Kamar ni. Dia ada mesin tapi dia tak ada modal kerja. Dia tak ada orang kata modal kerja ataupun stok dan sebagainya. Jadi dia nak tambahan itu. Yes, boleh datang ke kami untuk ambil baki lagi apa kos yang terlibat tu. Cuma untuk yang tu kena buat kertas kerja. Kita nak tengok kertas kerja Puan K. Kamar apa yang 40% yang terlibat untuk yang kos tersebut. Dan dari segi syarat dia, tadi lah saya beritahu 4 syarat tersebut. Daftar SSM, kena ada perniagaan 18 bulan ke atas, alright. Dan kena ada sumbangan 10% pada kos projek tersebut. Okey, dan yang terakhir ada akaun pengurusan atau kewangan yang dikemas-kini. Okey, dan umumnya kadar untungannya 5 sehingga 8%. Tengok pada jumlah pembiayaan yang diperlukan. Dan apa yang diperlukan lah, sama ada nak term loan ataupun secara berulang-ulang, revolving. Jadi dalam kertas kerja nanti, Puan K. Kamar yang menyatakan 40% tu bentuk apa yang diperlukan. Itu saja. Right? Okey, ada di sini Puan Rozana Johari. Selamat pagi, sebenarnya bentuk pembinaan dia dalam bentuk pembelian ataupun tunai. Okey, kalau untuk pembinaan bengkel bakery. Okey, Puan Rozana, okey, kalau untuk kami, pembinaan kami yang kita tawarkan ni, kita sediakan secara tunai. Tunai ni untuk apa tujuan? Itulah dalam rancangan perniagaan yang tuan-tuan nyatakan. Okey, kalau untuk bentuk pembelian, maksud dia kalau misalnya kata nak bayar kepada supplier untuk beli peralatan ataupun stok dan sebagainya, boleh dalam rancangan perniagaan tu dia boleh dicadangkan untuk kami bayar terus kepada pembekal pun boleh, tak masalah. Tapi kalau untuk pembinaan bengkel bakery, maksudnya tengok pada segi mana lokasi yang nak dibina tu. Kalau misalnya katanya kalau nak bina tu atas tanah sendiri atau sebagainya, kena nyatakan lah. Itu tengok. Tapi dalam kertas kerja tu nanti boleh cadangkan kalau misalnya kata kos tu untuk ada sebahagiannya untuk nak bina. Kena nyatakan secara terperinci macam mana cara pembinaan tersebut. Tepi rumah ke ataupun sebagainya. Tapi kita syorkan selalu pakai premis perniagaan lah. Tu lagi mudah. Maksud dia cari premis perniagaan yang bersesuaian untuk Puan Rozana untuk orang kata buat bengkel untuk bakery tu. Kalau misalnya kata lagi elok lah. Sebab di situ senang untuk kita nak tawarkan untuk survey lain, iaitu kita punya hartanah tu. Di mana kita boleh, kalau misalnya katanya dalam bengkel yang tuan-tuan sewa tu, tuan-tuan dah sewa lebih 3 tahun, berminat untuk nak menetap. Tapi sewa kami, kita boleh jual pada usahawan tersebut dan kita boleh buat sewa beli. Maksud dia RTO, rent to own. Ini salah satu yang kita tawarkan lah. Mana usahawan yang menyewa kami, dia beli terus bangunan tu dengan hasrat dia memang nak kekal, bukan nak jual, boleh. Mana yang 3 tahun yang dibayaran dia buat tu, dia boleh juga sebagai deposit untuk bayar bangunan tersebut. Itu salah satu inisiatif kita bagilah untuk mereka yang untuk hartanah ni. Tapi untuk Puan Rozana kena nyatakan terperinci dari segi pembinaan macam mana. Jadi kena tahulah. Okey. Saya terpandang kalau pendengar baru boleh ke? Okey, Cik Nurul. Untuk pendengar baru kita tiada dana permulaan yang kita sediakan. Okey. Kalau untuk yang untuk pemilihan kami normal ni kena sekurang-kurangnya 18 bulan ke atas kecuali untuk industri profesional seperti doktor, peguam, arkitek dan sebagainya. Mereka kita beri kelonggaran lah yang baru ataupun yang sedia ada. Selain daripada itu, kita kena mula 18 bulan ke atas untuk kami. Sebab kita punya dana permulaan
100,000 ke atas. Okey, itu je. Alright, jadi untuk seteruskan pada proses permohonan di mana serahan nombor 1 dan nombor 2 ni biasanya tak ambil masa lama lah. Dalam tempoh hari talimat tu, kalau misalnya kata yang buat fizikal. Nombor 3, 4, 5 dan 6, okey, proses untuk yang ni sebenarnya bergantung kepada tuan-tuan punya kertas kerja, tu satu, dan proses kerjasama tuan-tuan di antara pegawai dengan tuan-tuan perempuan. Kalau misalnya kata tuan-tuan kerjasama dengan baik, antara dokumen tu apa yang kurang tu diberikan, tak tanggung-tanggung dan sebagainya. Jadi proses tu kita akan cuba cepatkan sejalan SOP kami dalam 30 hari bekerja lah biasanya. Kita akan cuba siapkan dengan dana tu. Kalau selalu yang lewat tu sama ada isi kertas kerja tu tak lengkap, tu satu. Dan satu lagi masa nak tunggu proses proses dokumentasi tu. Kalau kata kita kalau terlewat, dia akan efek kepada pengeluaran itu. Jadi sila pastikan masa kita hantar serahkan rancangan perundang tu biar lengkap. Maksudnya dengan semua apa lampiran dengan maklumat tu semua dah dilengkapkan. Okey, itu proses ni lah. Okey. Alright. Nanti saya akan share untuk maklumat tu. Okey. Selepas daripada diluluskan, okey, apa yang boleh kita mereka akan dapat daripada pembiayaan kewangan? Itu inilah khidmat berbicara, pemantauan syarikat, pembangunan usahawan dan perniagaan. Ini selepas lulus kami lah. Biasa kita berikan. Okey, ini antara syarikat yang lulus dengan kami, rakan usahawan. Ada yang membekal enjin, buat barang ibu, ada yang FMB, ada yang untuk membekal beras dan sebagainya. Ada yang pusat servis kenderaan, okey, sekolah swasta, pusat penggunaan kanak-kanak, ada majalah kanak-kanak konsep Islamik, mereka sistem simulasi dan sebagainya. Okey, facial, cetak, klinik hewan dan sebagainya. Okey, ini semuanya maklumat-maklumat usahawan ni tuan-tuan dan perempuan akan dapat. Terlepas. Okey, ini maklumat semua ni nanti tuan-tuan akan dapat di portal kami di mana ada jaringan usahawan. Nanti kalau ada masa ni saya boleh share dengan tuan-tuan perempuan. Inilah. Alright. Ada, okey. Alright, ada pada Puan Siti Mariana Mahpan, Asal Tuan, untuk perniagaan ais blended boleh buat permohonan? Ya, boleh. Untuk ais blended, kalau terlibat dalam bidang perniagaan, family, yes, boleh. Puan Siti Mariana boleh hantar permohonan untuk kami semak lah. Okey, Puan Zabidah Saleh, Asal Tuan, berapa lama proses lulusan suatu permohonan jika saya minat untuk memiliki premis sendiri dan cara dalam, okey. Untuk premis sendiri tersebut, okey, proses untuk premis tadi saya beritahu. Untuk hartanah, Puan kena dapatkan maklumat daripada bangunan tersebut, premis tersebut, siapa owner dia. Maksudnya si pemilik dia siapa kita nak hubungi, berapa nilai yang ditawarkan dan sebagainya. Dan paling penting kalau Puan Zabidah memang nak berminat untuk menyewa bangunan tersebut, lagi bagus. Jadi kita dah ada penyewa. Jadi proses tu nanti saya akan sharekan nama pegawai in charge tu, nanti kat slide ni ada. Kita boleh hubungi lah mereka. Dia ada proses dia. Dan ada borang untuk dinyatakan. Okey, Puan Zabidah. Untuk Muhammad Sanawan, okey, tuan boleh kongsikan cara kiraan nak tahu berapa jumlah kami layak mohon. Okey. Kita boleh cadangkan saja jumlah mengikut bisnes plan. Okey. Untuk nak berapa jumlah tersebut, nanti kat dalam portal tu kita ada kiraan pembiayaan. Nanti saya tunjuk mana yang kiraan pembiayaan tu. Kalau misalnya kata tuan-tuan nak tarik 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan tengok berapa jumlah dalam kiraan bulanan berapa yang nak dibayar tu pun ada kat situ. Kat portal tu nantilah, nanti saya tunjuk. Untuk cadangan, yes. Cadangan dalam kertas kerja tu berapa keperluan untuk nak dimohon. Puan Sanuman, nanti saya tunjuklah nanti kat portal nanti. Okey. Daripada Cik Wama Sahrul Rizwan, saya cadang untuk nak buka car wash dan pejabat urusan. Okey, saya perlukan 3 kontena, pulang modal pun okey. Oh, dokumen. Okey. Untuk Cik Wama Sahrul Rizwan, untuk semua kos ni kalau terlibat, kalau misalnya bawah 80,000 memang kita tak ada dana kita sediakan lah.
sebab paling minimum adalah 100,000. Jadi apa yang kemudian diperlukan adalah kita perlukan rancangan perniagaan daripada Cik Sarul. Jadi kalau misalnya kata dia baru nak buka kawas ataupun sebagainya, kita perlukan dah operasi 18 bulan. Melainkan itu adalah tuan punya cawangan ataupun nak tambah satu cawangan, itu bolehlah kita pertimbangkan. Okey, jadi apa yang boleh Cik Syarul adalah menghantar rancangan perniagaan saja. Okey, untuk kita proses. Alright. Okey, jadi saya teruskan untuk slide. Okey, untuk inisiatif antara masa, okey, ini salah satu inisiatif kita berikan sebelum musim pandemik itulah, mana usahawan Bumi-Putera di bidang PKS, perwujudan yang kompetitif nak tembusi pasaran antarabangsa. Yes, kita sasarkan 25 syarikat Bumi-Putera untuk tembusi pasaran jelang tahun 2025. Di mana dua ni kita ada pembiayaan, di mana pembiayaan normal yang saya tawarkan tadi, yang saya bincang tadi dengan tuan-tuan dan puan, iaitu 1,000 hingga 10 juta sehingga 10 tahun. Margin dia kita berikan 5% setahun lah. Dan insentif padanan. Ini yang kita bagikan daripada pembiayaan, kita ada insentif padanan sehingga 50% daripada kos projek mengikut syarat kelayakan, maksimum satu syarikat 500,000 dan mereka layak mohon pembiayaan prosper PNB sehingga 50% daripada kos projek keseluruhan. Okey. Alright. Okey, apa ada okey, saya ada pertanyaan Aisyah apa nama dia panjang kan. Syarikat perlu declare income tax tak? Kalau bekerja mesti daftarkan ke KSP pakai esok. Okey, soalan ni bagus. Okey. Kalau untuk kami, kita memang syorkan usahawan untuk daftar di bawah LHCN dan kena daftar ke KSP dan pakai esok. Sebab itu adalah terpatut dalam undang-undang. Jadi nak tak nak kena daftar lah. Kita syorkan untuk daftar, kita tak rasa. Tapi di daftar lagi bagus. Tuan-tuan perempuan akan dapat insentif cukai di situ. Alright, dah kalau itu pun salah tu. Kalau tuan-tuan tak daftar pakai esok dan KSP, tak boleh dapat subsidi lah daripada kita punya belanjawan tahun depan. Rugi situ. Alright. Apa ni? Cik Adam Odi Batu Pahat tadi yang ni okey faham. Nanti dalam kerja tu nyatakan mana lokasi yang ni. Okey. Puan Siti Baliana, Mahpan, macam mana saya nak buat permohonan dan siapa saya kena hubungi? Okey, tak apa. Nanti saya akan share lokasi kita punya pejabat di Siti atau Fika. Nanti untuk makluman Puan Siti Baliana. Saya Bidah Saleh. Okey, boleh tuan saya minat. Okey, tak apa, nanti saya share. Okey, untuk Noain Abdul Rahim. Okey, untuk bisnes mobile spa boleh ke? Okey. Mobile spa, yes, termasuk sekali dalam pembiayaan kami, boleh dinyatakan. Jadi kita nak tahu apa yang diperlukan untuk nak kos untuk mobile spa tersebut. Okey. Jadi boleh hantar rancangan perniagaan untuk kita proses dan sebagainya. Okey. Dan ada lagi soalan daripada ni. Okey tuan, saya berjual live. Saya berdengar jahit pukal, manik tudung buat Lin. Okey, saya tidak ada kedai tapi saya nak nyewa sebagai rumah khas untuk perniagaan. Layak saya mohon bagi kata kerja boleh tuan terang selanjutnya jumlah. Okey. Alright, Puan Ilin untuk jahitan bukal, yes, kita boleh berikan pembiayaan untuk jahitan bukal. Kalau nak sewa rumah khas untuk perniagaan, saya syorkan dicadangkan mana permis tersebut. Nanti boleh cadangkan kepada kami mana permis tersebut. Kalau katanya itu adalah permis perumahan, permis yang komersial untuk Puan Ilin nak gunakan untuk bengkel jahitan tersebut, dapatkan maklumat siapa owner tersebut untuk dicadang kepada kami untuk kita beli bangunan tersebut, dan Puan Ilin memang nak nyewa lagi bagus. Jadi nanti saya letakkan siapa nama pegawai itu dan sebagainya. Untuk kertas kerja tu kena sama ada Puan Ilin kena masuk kita punya bengkel lah. Nanti boleh tengok dekat social media. Bila tarikh untuk bulan Disember nanti kita akan nyatakan dan boleh sertai kita punya kelas secara online. Nanti kita ajar 2 sesi 2 hari itulah. Alright. Dan daripada Cik Zika Azimi. Okey, untuk industri kreatif tu termasuk dengan kreatif. Okey, sebab saya ada production studio dan jual konten kreatif secara komersial ke TV. Okey, apply untuk penawaran kerja. Okey, untuk Zika, untuk konten kreatif boleh cadang kepada kami apa yang modus operandi untuk
syarikat tersebut nyatakan dari segi apa modal kerja yang diperlukan. Jadi boleh hantar kertas kerja tu untuk kita semak dan sebagainya. Yang penting kita nak tengoklah dari segi cadangan tersebut. Daripada Cik Umar Syarul Rizwan, okay, saya cadang nak buka kawas. Ustaz, oh ni tadi, Cik Syarul tadi rasanya yang sama tadi. Cik Syarul kita nak buka kawas tu. Ya betul, saya dah jawab lah. Alright, okay. Jadi untuk saya sambung boleh sikit, ada lagi 15 minit lagi. Okay. Jadi untuk yang syarikat-syarikat yang nak ke antarabangsa, okay, syarat dia mestilah lakukan usahawan PNB. Maksudnya dah dapat pembinaan kami. Syarikat tu mesti ada berhad ataupun PLT, Persial Liberty Terhad, dan sedia untuk kembang ke pasar antarabangsa. Ni dia punya ni lah, sokongan-sokongan nanti ada di portal kami. Tuan-tuan boleh tengok dari segi tu. Saya juga ada kita program jumper, di mana program jumper ni untuk siswa graduan yang telah habis belajar tapi dia minat di usahawan. Jadi kita ada program khas, kita latih bekerja sambil belajar jadi usahawan. Ini yang kita sasarkanlah kepada siswa muda putra yang memilihkan usahawan bergaji pilihan. Jadi kita nak lahirkan bakal usahawan yang boleh daya maju, daya tahan untuk perniagaan diceburi. Dan dia belajarlah macam mana nak ni. Jadi apa kesemuanya ni? Satu platform kesemuanya yang komprehensif. Alright, program kita sangkut bersama mentor, PNB. Mentor ni biasanya syarikat di bawah naungan PNB ataupun syarikat luar yang kerja sama kami lah. Ada khidmat sihat dan allowance sara hidup kita berikan, sara diri bulanan kita berikan dan peluang dapat pembiayaan. Jadi untuk jumper ni biasa untuk tahun ni kita dah tamat pengambilan. Untuk tahun depan kita akan buat pengambilan lah. Jadi boleh follow kita di media sosial, kita akan maklum dari semasa ke semasa. Okey, khidmat hartanah PNB. Tadi yang ada siapa yang beberapa bertanya yang untuk hartanah. Okey, jadi ini boleh imbas scan kita punya QR code kat sini. Tapi kalau misalnya kata nanti tak sempat, masuk ke portal kami, cari premis hartanah. Ada nama pegawai yang incas tu, tuan-tuan boleh bunyi dan boleh letak tuan-tuan punya nama di situ untuk kita hubungi kemudian. Okey, untuk BRF, ini yang sekarang tengah orang kata musim pandemik ni memang ramai usahawan yang perlukan dana untuk mereka bertahan ataupun nak kembali bernafas semula untuk kita punya perniagaan. Jadi untuk BRF ni adalah satu inisiatif kita dapat daripada pihak kerajaan untuk berikan kepada mereka yang terkesan disebabkan pandemik COVID. Okey. Jadi pemberian dia bermula 100,000 sehingga 1 juta saja. Kalau tadi untuk pemberian normal sehingga ke 10 juta, yang ini hanya maksimum 1 juta. Okey. Tiada jagaran kita diperlukan. Jadi pakej kami yang kita tawarkan untuk BRF ini di mana 66 bulan kita tawarkan, iaitu 6 bulan pertama kita beri moratorium ke atas persimpan dan keuntungan. Maksudnya 6 bulan pertama tak perlu bayar dahulu. Masuk bulan ke-7 baru mula bayar lah. Okay. Dia bagi 60 bulan lebih kurang dalam 5 tahun. Okay. Dan kadar keuntungannya adalah 3.5% setahun. Okay. Jadi 3.5% setahun kita berikan berbanding normal lah. Normal tadi 5/8. Okay. Jadi apa beza dia? Beza dia di skop pemberiannya ada 4 saja. 4 saja yang kita berikan pemberian, iaitu modal kerja, belanja operasi maksimum 6 bulan, sistem otomasi ataupun dia nak tambah peralatan, dan belanja untuk dia nak melaksanakan SOP untuk tangani COVID. Itu 4 saja. 4 saja yang diperlukan. Jadi kalau misalnya katanya selain daripada 4, dia kena mohon secara yang normal tu lah. Contohnya dia nak buat bersuai ke, nak tambah stok ke ataupun sebagainya. Itu dia kena mohon secara normal. Itu kena hantar je lah. Cuma untuk BRF ni ada 4 skop yang kita benarkan lah. Okay, jadi settle dan BRI tu ada sekian lah. Sama je dengan yang normal. Tak ada beza pun. Cuma syarat dia di sini sama juga, di mana pertama mesti terjejas akibat ekonomi yang merudum disebabkan pandemik. Dan ada minimum pendapatan jualan sebanyak 300,000 setahun. Maksud di sini sebelum musim pandemik tu ataupun sebelum pandemik tu, demi jualan setahun tu lebih 300,000 setahun.
Okey, dia normal. Bila kena pandemik tu, dia dah start menurun. Jadi kat situ kita ada kata pertimbangan kat situlah, kita tengok memang ada kesan disebabkan COVID. Jadi itu satu syarat lah kita benarkan. Dan kedua, mesti daftar SSL, LHCL, KWSP, PKSO ataupun badan kerjaan yang diiktiraf. Okey. Dan seterusnya penaikan tu mestilah milik Bumiputera. Milik Bumiputera sekurang-kurangnya 70% pemegang saham adalah Bumiputera dan rekod kewangan yang memuaskan. Okey. Jadi untuk BRF ini, dia punya proses permohonannya hanya masuk ke portal kami di www.pnb.co.my. Di sebelah kanan tu ada dituliskan permohonan BRF. Klik kat situ. Ini kena buat secara sistem. Semua ada A sampai Z kena gunakan sistem yang kami sediakan. Itu tak perlu hantar kata kerja lah sebab semuanya maklumat diletak ataupun di-upload dekat sistem tersebut. Okey, dari segi laporan, maklumat apa diperlukan semua dalam sistem tersebut. Jadi tuan-tuan guna 100% kat sistem lah. Jadi sebarang keputusan dan sebagainya semua dia akan dimaklumkan melalui sistem tu. Okey, lagi mudah. Dan tempoh dia punya proses tu lagi cepat. Iaitu 21 hari yang kita akan proses. Okey. Jadi kalau sekatanya untuk siapa yang terkesan disebabkan COVID, saya syorkan untuk masuk ke BRF, untuk mohon BRF lah. Dan pada masa sama kalau sekatanya pemohon nak mohon dua-dua. Dia nak BRF juga nak mohon dan normal pun dia nak mohon. Boleh hantar dua-dua permohonan, tak ada masalah. Kita tak ada isu kat situ. Cuma nanti di akhir tu kalau sekata dua-dua dapat, contoh, kena pilih lah salah satu. Mana satu nak diutamakan. Alright. Ada soalan daripada Ros Aida untuk kedai tayar yang sudah operasi 3 tahun. Tapi barang masih tak lengkap. Okey, boleh mohon ke? Macam mana saya nak mohon? Okey. Ros Aida untuk kedai tayar, yes, boleh. Termasuk sekali dalam bidang otomotif. Cuma kita nak tahu apa barang yang tak lengkap. Maksudnya dari segi apa? Stok ke, peralatan untuk menukar tayar dan sebagainya, nanti nyatakan dalam kertas kerja. Jadi untuk Puan Rosaida kena buat rancangan perniagaan nanti. Nanti kena sediakan lah. Daripada Cik Abdul Rahman Umar, okey, untuk permohonan modernisasi atau otomasi tapi dapat menambah tak boleh permohonan tersebut untuk penunjuk. Okey, ada buat permohonan untuk otomasi. Okey. Saya nak tahu dari segi apa yang otomasi dan modernisasi yang diperlukan. Cik Abdul Rahman tu. Kalau sekatanya perniagaan tuan-tuan memang manual, nak ke arah sistem separuh semi auto atau otomasi, jadi kat situlah kita akan tengok dari segi apa yang diperlukan. Jadi kalau dalam kertas kerja tu dinyatakan secara rinci nanti. Saya tak pasti apa yang Cik Abdul Rahman Umar yang perlukan lah, apa dalam permohonan tu. Sebab mereka akan tengok dari segi keseluruhan. Tadi saya cakap dia orang akan tengok ada 5 aspek utama: produk, perniagaan, industri, pada usahawan, pengurusan, operasi dan kewangan. 5 aspek dia akan tengok secara keseluruhan. Okey, jadi saya ada masa lagi 8 minit lagi. Saya takut dia terlepas. Okey, nanti kalau ada siapa berkesempatan boleh masuk ke media sosial kami, like and follow kita punya semua platform kita ada di Facebook PNB Official, di Instagram PNB_Official, di Twitter PNB_Official, di YouTube PNB Official Page dan di LinkedIn PNB, dan kita punya laman store kita lah di www.pnb.co.my. Okey, kita ada webinar dan segala ada mau balas cadangan tu tuan-tuan boleh hantar ke customer service at pnb.co.my. Jadi kat situ kita akan hubungi lah. Okey. Saya minta kalau ada siapa di sini kalau sempat untuk QR scan untuk kita dapatkan maklum balas pada tuan-tuan dan puan, kalau ada sebarang penambahbaikan untuk PNB dan sebagainya, tuan-tuan boleh maklum balas di sini lah. Okey, saya jawab soalan daripada Puan Azafarin. Okey, homemade food boleh apply. Okey, homemade food dari segi apa diperlukan Puan? Kita nak tahu dari segi keperluan apa yang nak dimohon. Jadi kalau sekatanya nak mohon sekatanya tu kena buat kata kerja lah hantar berkami. Okey, Cik Ahmad Khairi Hilmi, saya buat bisnes terima kasih, boleh. Okey, kalau untuk bisnes terima kasih boleh untuk mohon berkami. Kena hantar kata kerja lah Cik Ahmad Khairi. Cik Zulfakur
Kuzudin. Okey, saya dalam bidang pencetakan baju baru mula, baru 2 tahun mula, apa yang boleh saya buat? Okey. Cik Saifuddin, kalau untuk pencetakan, yes, boleh untuk muamalah kami, cuma kena hantar kertas kerja untuk kita nilai dan semat di situ. Okey. Kita dah tahulah segi tak cukup barang sebab tak cukup modal kita punya barangan. Jadi masukkan sekali dalam cadangan kertas kerja tu apa yang diperlukan. Okey. Dan daripada Puan Nora Fida Ismail, company saya jalankan perniagaan berkaitan perhotelan, supply pekerja tempatan ke hotel. Okey. Untuk supply pekerja ataupun sewaktu dengannya berkaitan dengan apa, boleh cadang pada kami. Apa yang diperlukan untuk pemilihan tersebut. Okey. Okey, jadi saya akan share dengan tuan-tuan dan puan kami punya website. Okey. Ini kita punya pejabat, pejabat Siti Taufika kami, di mana tuan-tuan boleh tengok di sini di portal kami nanti. Okey. Cuma sekarang untuk di Johor memang dah kawasan zon hijau, dah boleh melawat kita punya pejabat kami lah. Pejabat kami di Siti Taufika, Taman Siti Taufika. Jadi ada nombor telefon pejabat, okey, jadi tuan-tuan boleh hubungi 072328451. Cuma operasi kami tak ikut operasi normal lah. Sebab masih orang kata kita lah jaga-jaga. Jadi kalau kata tuan-tuan nak datang dan sebagainya, saya minta untuk hubungi dahulu. Okey, untuk ni. Jadi untuk skala permohonan di Johor, nanti tuan-tuan boleh hantar ke pejabat wilayah kami lah untuk diproses. Sebab pejabat wilayah dia boleh proses pemberian sehingga maksimum 1 juta ke bawah. Kalau pemberian tu lebih 1 juta ke atas, biasa dihantar ke ibu pejabat kami di Kuala Lumpur. Tapi apa-apa boleh hubungi Pusat Khidmat pejabat wilayah serta kami lah di situ. Okey, lagi 3 minit nak ni. Okey, jadi saya boleh katakan kalau ada sebarang persoalan dan sebagainya, saya suka tuan-tuan masuk ke portal kami dan tengok di situ. Kat situ ada pelbagai informasi berkaitan dengan kami dan sebagainya. Okey, kalau tuan-tuan masuk sini portal kami, okey, kat sini nanti tuan-tuan boleh tengoklah apa saya kongsi dalam slide dan sebagainya. Semua ada sini. Untuk premis ataupun sebagainya kat sini semua dah ada di sini. Okey, jadi ada lagi masa 3 minit lagi. Kalau ada soalan saya boleh jawab, saya jawab. Okey. Jadi kalau sekatanya tuan-tuan dan puan-puan dan sebagainya, ni info-info terkini pasal PKP dan sebagainya, Wilayah Selatan dan sebagainya. Jadi tadi saya beritahu, okey, inilah kalau berhubung dengan wakil kami, Cik Amir Zazwan Adnan, ataupun email pada dia. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan info ni di portal kami. Lagi mudah, tuan-tuan boleh baca dan rujuk sana. Untuk permohonan BRF, tuan-tuan klik di sini, permohonan BRF, dia akan masuk ke portal ni untuk permohonan. Untuk kali pertama, dia kena daftar lah. Ini 100% kena buat secara sistem. Ini maklumat seterusnya untuk mereka yang terkesan pasal COVID. Jadi tuan-tuan boleh baca dan sebagainya. Okey. Alright. Okey. Kongsi jawapan ni. Okey. Nanti untuk nak tahu jadual pembayaran balik, nanti tuan-tuan pergi ke bahagian pembiayaan. Di bahagian pembiayaan, di sini boleh tengok status kita hantar dan pengiraan pembiayaan di sini. Jadi kat sinilah tuan-tuan boleh tengok. Ni tuan-tuan masuk je. Kalau contoh 1,000 nak bayar balik untuk tempoh 10 tahun, dia akan kira lah. Okey, ini secara anggaran 1,250 untuk 1,000. Okey, jadi Encik Haris Rizlan Razali boleh tengok situ dan boleh saya jemput tuan-tuan puan yang ada kesempatan sekarang boleh buat di ujung jari, boleh tengok di situ untuk di sana. Okey, ada sebenarnya lagi sebelum saya bilang ni akan habis. Okey, mungkin ni soalan terakhir Puan Lianis. Okey, saya berniaga online boleh buat pinjaman untuk simpan stok. Ya, pinjaman online boleh termasuk sekali. Kita nak tahu apa yang diperlukan seperti simpan stok dan sebagainya. Nanti hantar kertas kerja kepada kami di sini. Okey, jadi saya untuk lagi seminit yang terakhir ni, saya ucapkan terima kasih kepada pihak PUJB dan Kerajaan Negeri kerana menjemput kami di PUMB untuk berkongsi dengan usaha-usaha PKS di Johor. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan urusan terutama hari Jumaat ni, berkah, doa banyak dan insyaAllah kita bersama-sama untuk mengatasi apa halangan dan ujian kita hadapi sekali ini dan saya doakan semuanya akan sukses dan
kata mencapai apa yang diperlukan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada sesuatu kekurangan sepanjang sesi 1 jam ni. Dan insyaAllah tiada kegangan, tuan-tuan boleh layari ke website kami untuk maklumat lanjut dan sebagainya. Okey, jadi tiada apa-apa, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Kalau ada soalan-soalan boleh tanya dengan pihak sekretariat dan insyaAllah mana saya berjawab, saya jawab kemudian lah. Okey. Jadi saya teruskan daripada pihak PJB untuk sesi seterusnya. Dan selamat solat Jumaat semua.